ini macam pembantu sikit. Tadi penghina, sekarang pembantu. Nasib babi. Kepala babi kau, aku dah itu. Kau nampak. Kita siapa? Kalau aku cakap aku nampak Aku nak cuba sebelum aku nak balik dah. Dengan berumput sekali Boleh bagi saya. Weh. Tak ada. Yes. Fish on. Fish on. Syui, anda bersama saya lagi Faiz, dan pada video kali ini kita akan belajar cara mengendalikan MetaTrader 4 kepada beginner, dan ada video bonus untuk anda. Nak tahu video bonus apa? Tonton video ni sehingga habis. Dan sekarang kita berada di MetaTrader platform, di mana di sinilah tempat di mana kita akan berdagang dan mendapatkan kemanisan di dalam setiap trade kita. Bahagian file kita lihat di bahagian login trade with account. Kita hanya perlu isi segala butiran yang diperlukan, dan segala butiran ini hanya boleh didapati jika anda berdaftar dengan broker. Untuk sembarang maklumat tentang broker, anda boleh klik link di bio di bawah dan segalanya akan diterangkan. Oh, syahdu. Dan sekarang kita akan pergi ke bahagian Control M, ataupun kita panggil dia sebagai Market Watch. Ini adalah bahagian Market Watch di mana tempat anda memilih pair kesukaan anda, dan segala pair akan berada di sini. Jika pair ini tiada di dalam senarai ini, anda hanya perlu tekan Ctrl U ataupun ke bahagian simbol dan pilih apa-apa pair yang tidak ada dalam senarai, dan hanya perlu tekan show. Seterusnya adalah bahagian navigator, Ctrl N. Di bahagian navigator ini terdapat account, indikator dan skrip yang bakal saya sediakan untuk anda, serta cara-cara untuk install dia. Saya akan sediakan di akhir video ni. Seterusnya kita pergi ke button terminal, di mana button ini menyediakan anda punya balance, exposure dan juga account history, senarai masa lampau anda punya trade. Button seterusnya adalah button yang paling diminati ramai, iaitu button new order ataupun F9, di mana di sinilah tempat anda melakukan sebarang transaksi jual beli, pending order, take profit, stop loss, meletakkan volume dan sebagainya. Seterusnya button yang digemari adalah alternate 1 sampai 3, iaitu button chart, di mana ini adalah jenis-jenis chart yang kita akan pelajari tidak lama lagi. Dan seterusnya di button arrow right and left ni terdapat scroll chart dan shift and chart, di mana kita boleh menggerakkan kita punya chart ke depan dan ke belakang untuk melihat sejarah-sejarah lampau di dalam chart kita. Okey, sudah habis bahagian atas maklumat-maklumat penting yang saya berikan, dan sekarang ini kita pergi ke bahagian bawah pula. Dan di button pertama sekali adalah button cursor, di mana button cursor ni adalah untuk kita menggerakkan chart kita. Dan seterusnya adalah button crochet ataupun Ctrl F, di mana untuk kita melihat berapa jumlah pergerakan pip di dalam market. Sebagai contoh, kita tekan daripada bawah, akan keluar tarikh dan masa, dan kita just tarik pergi ke mana destinasi yang kita nak tengok pergerakan pip dia. Dan kalau kita lihat sekarang, pergerakan pip adalah 261 pip. Seterusnya adalah button vertical line, di mana vertical line ni adalah button untuk kita melihat tarikh dan masa, period separator kita panggil. Seterusnya button trend line, yang mana button trend line ini membantu anda untuk mencari punca breakout. Button seterusnya adalah equidistant channel, yang mana kita mencari sejauh mana breakout ataupun kenaikan yang bakal dialami oleh sesuatu chart.
Seterusnya adalah button draw text dan draw text label, di mana di dalam ini akan membantu anda untuk membuat marking atau peringatan kepada anda. Seterusnya, draw eclipse dan draw rectangle, di mana ia digunakan untuk anda memarking zone di dalam setiap price yang anda telah analisis. Dan butang terakhir M1, M5, M15 hingga monthly adalah time frame yang bakal anda gunakan untuk menganalisis chart, backtest dan sebagainya. Dan ini memberikan rupa chart yang berbeza dan mempunyai cerita di sebalik segala-galanya yang berlaku. Okey, di sini saya telah sediakan 5 preset untuk anda menutup position anda dengan lebih pantas dan cepat. Dan selepas itu anda hanya perlu copy file tersebut. Selepas itu anda pergi ke MetaTrader dan pergi ke bahagian file dan pergi ke bahagian open data folder. Pergi ke bahagian MQL4 dan pergi ke bahagian script. Apa yang anda perlu lakukan hanyalah paste sahaja skrip tersebut. Pergi ke bahagian skrip dan tekan refresh. Lepas itu anda boleh menggunakan segala skrip yang saya sediakan. Sebagai contoh, untuk saya modify stop dan drag loss, saya hanya perlu tekan dan alihkan ke bahagian mana-mana yang saya suka. Dan untuk modify take profit pun sama juga. Kita hanya perlu tekan bahagian skrip dan masukkan saja ke dalam, dan dia automatik akan mengisi semua maklumat yang kita perlukan. Okey, itu sahaja perkongsian saya untuk hari ini. Jika anda suka dengan konten yang saya sediakan ini, jangan lupa bantu saya dengan 2 klik. Klik butang like dan subscribe. Itu sahaja untuk hari ini. Kita jumpa di video akan datang. Bye-bye.